Alhamdulillah, dalam ruangan Anda tanya kami jawab di malam insyaAllah. Jadi insyaAllah dalam ruangan Anda tanya kami jawab. Jadi saya awak pakai baju hijau, ya gerang ya saat itu ya hijau dia dah, ya kena pakai hijau lek belakang. Apa kata kita pakai baju hijau, ya jadi naik cahaya dia. Mohon maaf lah, saling begitulah. Jadi gari gambar bayar itulah, itulah saja. Jadi oleh ni lah kita masih duduk dalam itu rian ru lagi cara untuk buat gram lebih kurang dah. Jadi kita terpaksa kadang-kadang nak buat. Itulah kebetulannya. Jadi alhamdulillah. Ni untuk blok Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dia bantu saya, Amrama Rafi ini untuk bantu, insyaAllah teknikal. Terima kasih banyak. Jadi taluk, mohon maaf, taluk miti, karena saya pakai baju hijau. Kalau saya tak pakai baju hijau, tak ada masalah. Kita pun tak tahu lagi. Tak tahu kata tak boleh pakai baju hijau, ya taluk miti. Jadi bayar atas baju kita. Mohon maaf lah. Nak kisah lain pun itulah. Pakai gitu malam ni. Apa yang kita ada lah. Taluk miti. Muslimah kata taluk miti. Lepas tu pula Assalamualaikum. Taluk miti malam ni. Jadi saya pakai baju hijau itu muh jadi ada bayar. Juru teknik kita pun tak ada koyak. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat, saya nak tanya apakah hukum bila mana seseorang yang sanggup berhenti kerja untuk menjaga adiknya yang sedang sakit, sedangkan dia dan dah tentu hilang punca pendapatan. Mohon pencerahan. Jadi apakah hukum bila mana seorang saat itu sanggup berhenti kerja, dan seorang saat itu sanggup berhenti kerja kerana nak klik jaga adik. Itu sebenarnya perkara yang baiklah, kerana Allah Subhanahu wa taala firman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahkanlah Allah, jangan syirik dengan Allah akan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah buat baik kepada dua ibu bapa. Wa bidzil qurba, dan dengan dzil qurba waras. Suara tak ada, lupa nak buh dah. Suara sana dia jatuh, tak ada nak tengok. Cerak tu dah, insya-Allah dah suara cerak. Ustaz Ki umrah ni apa khabar? Sihat Ustaz? Apakah hukum seorang saat ni tu dia rela tinggal kerja dia untuk nak pergi bela atau untuk nak jaga adik dia yang sakit? Maka itu di antara perkara yang baiklah. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah sembah kepada Allah dan janganlah syirik dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana, hendaklah buat baik kepada dua ibu bapa. Wa bidzil qurba, hendaklah buat baik dengan bidzil qurba, iaitu adik-beradik. Wal yatama wal masakin.
dan buat baik kepada orang yatim miskin. Jadi zil qurba, buat baik adik-beradik itu sangat molek lah. Nah, cuma menyebabkan kehilangan income atau duit masuk. Dah kerja jadi hilang, tak ada kerja lah. Bila duit dah kerja, nak ambil duit mana? Nak pubat adik, nak jaga adik, nak makan semua saat ni tu. Dah. Lepas tu menyebabkan apa ni, tak ada nak makan ke apa tu, masalah pula. Oleh itu cara yang terbaiknya iaitu kita kerja. Nah, di samping kerja saat ni tu cari dah daripada keluarga hak tak ada, hak boleh tunggu, hak tidak menyebabkan jejak kerja kita saat ni nya, maka gitu kita ambil duit kita, hak duk kita kerja, beri kepada orang yang duk tunggu saat ni. Nah, hukumnya kalau tanya soal hukum itu perkara yang baik sangatlah, insya-Allah Tuhan akan gantilah. Tuhan akan ganti. Kerana dia jaga adik-beradik dia bela adik-beradik dia, maka itu perkara yang sangat baiklah. Perkara yang sangat baik. Nah, cuma kalau menyebabkan hilang punca pendapatan, maka satu perkara yang membimbangkanlah. Jadi bimbang jugalah dah. Takut ke nak jaga kes sekali tak ada nak makan, kena tinggal juga. Benda-benda gini ni kita kena syorak ke panggil. Kena pakak adik-beradik, kena kecek keluarga, jangan gaduh lah. Jangan gaduh buat keputusan. Nah, kalau boleh kita ambil adik mari duduk tempat kita lah. Dekat, lebih dekat. Nah, dan kita boleh kerja, dan kita boleh jaga dia. Kalau lah tu molek lah. Itulah Asia ni saya boleh bagi pandangan ialah tentang hukum ni orang panggil kita tolong adik-beradik ni molek benar lah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tu sebut iaitu ada sebut apa ni, suruh tolong, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah, kena tolong-nolong tu molek benar lah. Siapa mereka chat khabar salam sorok dah dah, kerana saat ni saya terlupa jatuh bawah. Sakut tak ada sakut jadi jatuh bawah. Yang dimuliakan, tak adakah jarak waktu antara solat fardu dan sunat ba'diyah? Ada ke tak jarak di antara semaya qabliyah, semaya fardu dengan ba'diyah? Iaitu apabila waktu ba'diyah iaitu masuk waktu dianya, iaitu selepas daripada kita semaya fardu sehingga habis waktu, itu waktu harus. Dah boleh kita semaya sunat ba'diyah selepas daripada kita semaya fardu sehingga sampai habis waktu. Cuma kita sunat segera selepas pada semaya juga, sunat lepas pada zikir, wirid, aurat, maka kita segeralah. Kita pulang, hak lebih afdal kita semaya di rumah. Sebab Nabi SAW sabda, salatukum fi buyutikum illal maktubah. Semaya kamu di rumah kamu illal maktubah, malaikat semaya fardu di masjid. Maknanya kita balik pada masjid kita semaya, jangan tangguh lewat, kerana Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu segera kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kepada syurga Allah yang luas lebarnya langit bumi.
Dan setiap orang masuk sekarang ni 125, mohonlah fak-fak kita semua ni pakai chair cepat dah, pakai chair insya-Allah. Itulah sahaja Mustafa Bakar insya-Allah. Waktu tu luah tapi amal ibadat ni Datuk Hasbuk fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai daripada satu ibadat fansab, maka engkau bangun buat hak lain pula. Tu orang beriman kepada Allah. Orang beriman pada Tuhan, dialah tu. Bila selesai satu ibadat, dia buat ibadat yang lain. Itu kaedah dia. Assalamualaikum baba wa akhawat. Uhibbukum fillah. InsyaAllah lah. Jelas dah tak lupa nak sakut. Lupa sakut turun bawah.ผู้หญิงเข้าไปอ่านกุรอานในกูโบได้ไหม Okey, perempuan ni adakah boleh pergi masuk baca Quran di kubur? Baca Quran ni orang panggil dia amal ibadat hak ala si'ah, boleh di atas secara luas orang panggil, dan ia ada masa tertentu saja kita boleh baca Quran, iaitu ketika haid, ketika nifas, ketika berjunub. Maka itulah lebih kurangnya ketika kita tak boleh baca Quran. Dan masalah pergi baca di kubur ni, baca Yasin, baca Quluhu, baca gapo semua ni, masalah ni itu masalah hukum ziarah kubur lah. Jadi hukum ziarah kubur orang perempuan ni, iaitu ada satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha balik daripada kubur, tiba-tiba ada berjumpa dengan Ibnu atau kalau tak silap kau Ibnu Mulaikah, itulah. Maka tiba-tiba dia tanyalah, dia tanya, min aina ji'ti ya ummul mu'minin, mari mana ni hai ummul mu'minin, ummul mu'minin? Qalat, Siti Aisyah, ji'tu min qabri akhi Abdurrahman, aku mari daripada kubur saudaraku Abaiku Abdurrahman. Qala, dia kata, alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziaratul kubur? Adakah tidak Nabi saat itu lagi ziarah kubur? Qalat, Siti Aisyah katakan, naha ziaratul kubur, ziaratul kubur wa amara biha. Dulu tu Nabi lagi, lepas tu Nabi suruh. Maknanya Siti Aisyah pergi tu makna kata orang Tina tu boleh pergi. Bila orang Tina boleh pergi ziarah kubur, dan orang Tina boleh ziarah kubur dengan syarat lah, syarat aman, syarat pada tak ada biji sabak, teriak dan sebagainya lah, tidak ada fitnah. Bila tak ada fitnah, maka dia boleh pergi. Bila dia pergi kubur, maka boleh baca Quran di situ. Sebab Nabi SAW sabda, idza mata ahadukum fala tahbisuh. Hadis riwayat Abdullah bin Umar, apabila mati seorang di antara kamu, fala tahbisuh, jangan tangguh lambat nak isi kubur, wa asri'u bihi ila qabrih, dan hendaklah cepat bawa pergi kubur. Fal yuqra 'inda ra'sih, hendaklah baca di kepalanya bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah, kata setengahnya bi Fatihati suratil Baqarah, iaitu dengan permulaan surah Baqarah, iaitu baca alif lam mim sampai wa ulaikumul muflihun, wa 'inda rijlaihi, dan diisi kakinya iaitu bi khatimati al-Baqarah, dengan akhir Baqarah lah, iaitu baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sehingga akhir lah, baca sehingga akhir. Boleh itu orang Tina boleh baca seperti tu kalau dia pergi ziarah. Dan Nabi SAW sabda, Yasin qalbul Quran,
Yasin tak hati qira'a la yaqra'aha rajulun yuridu wajh Allah darul akhirah. Tak ada seorang yang dia baca saat ni kerana Allah Subhanahu wa taala dah hari akhirat illa ghufiralah, maka diampunnya. Iqra'uha ala mautakum. Adalah kamu baca di atas orang mati di antara kamu. Itulah di antara. Babonerawek masjid yang mikun tit covid masjid koเปิดละหมาดวันศุกร์ปกติถ้าไม่ไปหุกุมยังไงครับบาบada di kawasan dekat-dekat masjid ada orang lekat covid lagi. Kemudian ada orang semaya jemaat dah. Apakah hukum? Jawabnya iaitu bila orang buka dah maka wajiblah kita kena semaya. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah, apabila diserukan semaya pada hari Jumaat fas'au ila zikrillah, hendaklah usaha pergi sejak cepat ke masjid, wadarul bai' dan tinggal jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila orang semaya dah maka kita pergi, wajib kita kena pergi semaya Jumaat. Lepas tu kita pergi tu kita jagalah, kerana ia boleh jaga pakai mesh. Lepas tu pula bawa cil. Lepas tu pula kita pajadah, kita duduk engai, duduk jauh daripada orang, atau kita duduk luar. Kita takut kita duduk luar. Tu kerana bila buka dah tak boleh lah, kita kena pergi. Lepas tu kita kena ingat lah, Tuhan kata kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dah katakanlah bahawa tidak akan kena musibah mana-mana bala malaikat apa hak Tuhan telah tanda dah. Dan kena ingat Tuhan semua diuruskan, duk kawal semua. Lepas tu di atas Tuhan lah, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Lepas tu serah Tuhan dah lah. Itulah sahaja. Bila orang semaya Jumaat dah tak boleh. Dulu tak apa, tak ada orang semaya Jumaat, dan ni ada orang Jumaat, ada semaya Jumaat, maka tak boleh kita nak tinggal, nak pergi semaya Jumaat dah lah. Itulah wallahu a'lam. Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ini doa nak tubik rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ya Allah, aku minta jauh dengan akal. Ada adillah bahawa aku sesat, au udalla, atau bahawa disesatkan aku, au azilla, au uzalla, atau bahawa aku saat itu gelicir, atau digelicirkan, adalah benda, au azlim, atau aku zalim, au udlam, atau aku zalim, au ajhal, atau aku ni jauh bahawa aku saat itu duk kata kau orang apa, au yujhal alaihi, atau orang tuduh, orang bersapai ke. Kadang-kadang kita tak tahu, kita jumpa tengah jalan orang, dia tak tahu tentang bersapai, kata kita, maki kita macam-macam. Banyak zikir bermula dari subhanallah. Yang mana satu yang paling baik diamalkan? Itu turut Tuhan sebut fasubhanallahi hina tumsun. Fasubhanallah, maka tasbih subhanallah ketika berada di waktu pagi. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Tuhan sebut subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Supaya tu juga Tuhan sebut subhana dulu. Maka baca subhana dululah. Dan dah sebutlah hadis Nabi SAW, ahabbul kalam ila Allah, kata-kata yang paling kasih pada Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Oleh itu kita baca subhanallah dululah, kerana Tuhan nak kita tasbih. Kita tasbihkan, kita mensucikan i'tikad kita dulu, kita besarkan Allah, tasbih subhanallah walhamdulillah, lepas tu puji Allahu akbar. Itu sahaja. Boleh. Tapi kalau kita nak mula dengan Allah akbar dulu, boleh tak? Boleh juga.
Boleh juga, tak ada masalah ke apa, tapi biasa gak hak Tuhan mula ke subhana dulu ke. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Lepas tu Tuhan sebut walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tudhhirun. Lepas tu baru alhamdulillah. Tuhan sebut tertib lebih kurang gitu. Ini ataban kai narafun tuk nak sian chatkah alhamdulillah. ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวครับปาบ่อยอินชาอัลลอฮ์อามีน Macam mana nak menangani anak yang sangat berani dalam bercakap dengan orang tua bila kita tak ada suami, anak pun jadi tak hormat. Terima kasih. Macam mana nak menangani anak yang sangat berani dalam bercakap dengan orang tua? Anak-anak yang baik jawab mulut orang panggil. Awak alah mana anak-anak biasa ni? Tak ada cara lain melainkan kita kena nasihat. Tuhan sebut ke, iaitu apa ni Nabi sebut ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Kita nasihatlah. Dan kita royak molek pada dia, panggil dia masuk kecek, duduk dalam bilik sama seorang, nasihat dia jadi molek, islah. Dan itu cara yang paling molek sekali. Kita nasihat dia, kita royak dia, dan dengan baik, jangan murih dia, dan kita royak molek dia. Ini hak yang paling berkesan sekali. Yang keduanya, anaklah kita berdoa kepada Allah supaya anak kita saat itu jadi anak yang baik, yang setia, tak ada deraka pada bapa. Royak dia, kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Tak boleh kata tak boleh jekah bapa. Tuhan sebut wabil walidaini ihsana. Suruh baik bapa, wasainal insana biwalidayhi husna. Tuhan suruh baik bapa semua. Nasihat itu paling berkesan sekali. Tak ada cara lain melainkan dengan nasihat. Cara hak molek sekali. Kena royak dia. Kita jangan lock dia, kita jawab. Kita royak dia jawab mulut, kita senyap dulu, lepas tu kita mari panggil dia. Saya dah tengok pengalaman saya, dah tengok lah orang-orang tua, anak saya kecil-kecil lagi, kita suruh lagi tapi besar-besar. Orang-orang tua yang saya dah tengok pengalaman ni, dia panggil masuk. Panggil masuk dalam rumah, masuk dalam bilik sama seorang. Royak nasihat. Maka itu cara terkesan. Sangat kesan lah, insya-Allah. Hukum mengenakan bayaran atas ruqyah. Hukum mengenakan bayaran atas ruqyah ni boleh, harus. Dan kerana ada satu kali, sahabat Nabi SAW pergi di satu tempat, ada orang bukan Islam, satu kabilah itulah. Maka dia nak minta berhenti nak semaya, nak apa, nak wuduk telaga semua. Tiba-tiba dia tak bagi. Tiba-tiba sebelah malam tu, ketua kabilah saat ni tu ketik julah. Bila kena ketik julah, maka dia duk berubah cara tak sembuh, tak ingat. Maka fok-fok dia lah, kata kita turut lah fok tu. Fok-fok duk ke bucu, duk ke lah bukit ke tepi kaki, duk musafir hak mari tadi. Lepas tu orang dia bakal gitu. Demo ni buat syarat, kata boleh nak mari tapi kena bagi kambing seekor. Maka dia kata tak apa, nak uwi. Lepas tu fok-fok sahabat Nabi ni tu pergi saat ni tu baca Fatihah, baca Fatihah sembuh hingga nak penyakit saat ni. Kalau sakit saat ni tua ke bila hingga pasti apa bayarlah kambing saat ni. Itulah tanda kata boleh. Bagi atas ruqyah saat ni tu. Tapi orang panggil biasa gak benda-benda gini ni kita kena apa ni, biasa gak kita kena apa ni tak sah tahdid dah.
Tak usah menentulah bayar ke saat ni wiada ke panggil wiada saat ni tu untuk nak bayar apa dah. Bayar air, bayar gapo semua muka kadang-kadang lah itu ruqyah ni pun buka macam klinik juga ke Malaysia. Ke rumah kita tak ada lagi klinik ruqyah ni. Klinik ruqyah ni tak ada lagi. Kalau Malaysia lah nah. Itu ada, boleh. Jadi sesuai lah. Jangan orang panggil tipu dan sebagainya lah. Itulah. Allah a'lam. Adakah boleh semaya sunat subuh selepas semayang subuh kerana tak sempat dengan tok imam? Boleh ke tak kita nak semaya sunat subuh? Sunat qabliyah itu sunat sebelum subuh itulah. Adakah boleh? Jawabnya boleh. Kita semaya lepas subuh. Ada satu kali sahabat Nabi mari semaya lepas asar. Maka Nabi tanya semaya ke apa? Dia jawab kata dia belum lagi semaya sunat sebelum asar. Maka pada ketika itu menunjuk bahawa harus boleh kita semaya sunat qabliyah saat ini kita pergi semaya selepas. Dan ngikut dalam kitab fiqh ada sebut bahawa seperti kita sebut tadi, waktu semaya ba'diyah saat itu masuk apabila kita semaya fardu seterusnya sehingga habis waktu fardu. Kalau semaya qabliyah ni masuk waktunya, apabila masuk waktu fardu sehingga sampai habis waktu fardu, sebab tu semaya dia saat ni tak kira lepas kemari dia boleh semaya semata. Boleh. Dah tengok lagi kitab fiqh lah tu, boleh belaka. Boleh tu. Allah a'lam. Assalamualaikum doktor, mohon penjelasan tentang zuhud dan qanaah. Zuhud zahid ini iaitu dengan bahawa kita zahid ni, zuhud ni kita mempunyai harta, tapi harta kita belanja untuk kebaikan. Supaya para as-sahabah boleh harta di Khaybar, Sayyidina Umar wakaf, Sayyidina Utsman wakaf, orang tu wakaf, pakat wakaf lah kau harta di Khaybar. Tanah-tanah semua tu pakat wakaf semua. Kerana mereka zuhud. Sayyidina Umar pun supaya tu juga. Sayyidina Abu Bakar, dia walaupun dia pernah sembelih setiap hari seekor kambing untuk dia tetamu, tapi bila dah tetamu dia cukup hanya sebelah, maka dia ambil sebelah saja. Itu tanda zuhudnya. Dan dia juga niaga. Berjual. Sehingga Sayyidina Umar lari untuk sewi dia berjual. Kerana telah bertanggungjawab. Ada tanggungjawab besar sebagai khalifah. Tak kau nak pergi berniaga. Kerana itu sembek pada harta Baitul Mal. Itu zuhud. Dan zuhud ni ada harta tapi tak nak. Dan dia menggunakan untuk kebaikan semua. Saya ingat Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia boleh boleh hadiah daripada kerajaan Kuwait masa tu. Dia kira ke ulama yang adalah hadiah dia tu pada kerajaan Kuwait. Semua dia ambil, tapi tak silap 9 juta lira Suria masa dia ngaji. Dan semua duit-duit sana tu dia untuk kepada orang-orang yang belum berkahwin lagi, belum bini lagi, belum nikah. Orang tunjuk semua habis duit dia. Itu panggil zuhud. Panggil zuhud. Dia ada benda tapi dia tak sayang, tak apa, panggil zuhud. Qanaah ni makna cukup dengan apa yang dia ada. Tuhan bagi rezeki banyak ni pun dia redha, banyak pun dia redha, sikit pun dia redha. Semua dia qanaah. Qanaah ni dia terima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qanaah. Zuhud dapat harta banyak dia guna. Tak ada nak guna untuk diri dia, ada untuk orang tu, untuk ni, untuk maka itu zuhud. Qanaah cukup. Berasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Tuhan beri banyak, alhamdulillah. Sikit pun alhamdulillah. Kerana Suhail sebut kan,
likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dia supaya tak sewi kita sedih. Ya tak sedih. Bagi hak tak ada, tak boleh dia tak sedih. Dah bagi hak boleh dia alhamdulillah. Ada apa? Sama saja. Dia terima apa Tuhan bagi pada dia. Payahlah sifat ni qanaah. Wallahu a'lam. Minta sifat salap chai. Salap chai ประจำอยากทราบว่าต้องออกzakatไหม Ada duit 10 kau tapi duk gile pakai sokmo. Boleh tak kena keluar zakat. Bila duk pakai sokmo maka tak kena keluar zakat. Duk gile pakai maka tak keluar zakat. Wallahu a'lam. Hak tak boleh tu itu mahsipah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hak tak bolehnya sipah mah. Bila sipah maka wajib kena keluarkan zakat. Ada apa kita duk pakai 10 kau duk gile pakai apa semua tak kena keluar maka itu panggil huli mah diguna dipakai. Babo COVID แถวบ้านบาโบเป็นยังไงบ้างค่ะ COVID penyakit COVID kok mau saya lah mana banyak juga tuh banyak juga penyakit kok mau saya ni tak ada berhenti lagi lah ada juga kok depan rumah kok gapo semua tapi kita jagalah benda ni orang panggil. Kalau Tuhan tak sewi kena, ya tak kena. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan kena. Katakanlah tidak akan kena. Mereka apa Tuhan tanda. Kena tu. Tuhan tak tanda, tak kena. Salam abad. ตอนเล็กเรียกว่ากำพร้าตอนโตแล้วยังกำพร้าอีกไหม adakah tekah budak tu nama anak yatim siapa umur 15 saja yatim oleh yatimah ni yatim ketika siapa umur 15 bila siapa umur 15 maka tidak ia sara dia saat ni tu orang panggil lepas 15 ni tak wajib sara ke kalau kita anak kita tak wajib sara sunat saja dah siapa umur 15 sebab itulah kah belum pada 15 ni dikira ke yatim. Bila siapa umur 15 ke tak ada yatim lah, tidak dikira ke yatim lah sebab tu habis hukum yatim ke masa budak tu waktu hak beratnya kena cara sungguh ya sa'alunaka 'anil yatama. Mereka tanya tentang anak yatim, kul islahul lahum khair. Kata anak yatim ni kita kena islah, buat dia kau bertambah, kau berkembang kata dia. Kau banyak. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kita nak makan sekali tu boleh. Beli barang hak dia untuk dia lah. Jangan kita beli barang siapa ke. Hak anak kita makan hak dia. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Maka Tuhan tahu orang hak niat tak molek dengan orang hak nak islah tak ni. Tu walau sya Allah la a'natakum innallaha azizun hakim. Kalau Tuhan nak mesempit menyusahkan maka Tuhan menyusahkan. Dia makan suku-suku tapi tidak. Itulah di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เมื่อเช้าถามแล้วคือการละหมาดสุนัตก่อนและหลังฟัรดูควรทำกี่รอกะอะห์ semaya sunat sebelum dan lepas saat itu kita kena buat apa rakaat. Bangku wasib song. Waktu hak palikan Nabi SAW yuwadhibu ala snatai asyarata raka'ah.
Nabi ni semaya hak tetap 12, dah ada lebih lah, tapi 12 tu sok mau tak bisa tinggal lah. Muadhabah, semaya sunat. Iaitu sebelum zuhur, lepas zuhur, dah. Jadi berapa dah? 2, 4. Belum asar 2 di ni. Lepas ngorek 2. Jadi 8. Lepas isya 2. 10 belum subuh. Subuh Nabi tak bisa tinggal. Dan ada juga Nabi semaya lepas isya 4 lalu. Ada juga. Tapi kita ni paling kurang 12 sunat tu jangan tinggal. Muadhabah tu. Nabi buat seumur. Boleh 12 rakaat semaya sunat dah, qabliyah dan ba'diyah. Dah kau boleh tambah banyak tu lebih tu kau molek lah. Nah, ya ada lepas maya syafa' itu lebih afdal. Nah, lepas sebelum asar ke 4 ke. Nah, selepas zuhur contohnya 4 ada juga. Boleh tu. Tapi paling kurang kak kita kena semaya 12 rakaat. Itu lebih molek lah. Kalau sama hadiah pahala Yasin nak ngajak พ่อแม่ได้ไหม ต้อง niat buat kelah แบบไหน Adakah boleh kita nak hadiah pahala Yasin kepada orang selain pada apa ni ibu bapa kita boleh? Nah, caranya itu kita baca Yasin. Selepas baca Yasin saat itu, kita berdoa Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah, wa taqabbal, dan terimakanlah, wa ausil, dan sampaikanlah ma qara'tu, bagi aku baca min surati Yasin, daripada surah Yasin, ila ruh, kepada ruh. Kalau biasa adab orang kita ada buatnya ila ruh Mustafa, ruh Nabi dulu, wa ila arwah azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa thawaban mithla thawabi dhalika ila arwah. Pia ayah kita, mak kita, adik kita, kakak kita, kira-kira pahala semua. Ada apa? Boleh. Pahala serupa dengan kita. Pahala tu misla thawabi dhalik, serupa dengan pahala tu. Tuhan ada masalah ke apa? Pahala tu Tuhan boleh ganda-ganda. Pahala ni Tuhan nak ganda, tak ada masalah. Kita wish dia serupa mak kita, ayah kita serupa. Dan minta serupa tu juga kepada anak kita, adik kita, semua orang mati dah. Boleh, tak ada masalah ke apa tu. Cuma ulama sebutnya, hendaklah kita kata Allahumma ausil thawaba ma qara'tu, iaitu ya Allah hendaklah terima kita doa, ya Allah terimakanlah baca ayat sini dan jadikanlah dan sampaikanlah kepada roh Nabi, kepada roh zuriat, isteri-isteri Nabi dan zuriat keturunan sahabat tabi'in semua, dan kepada roh ayah saya, mak saya, semua. Bila lagi lah kita nak ada nama, kita baca nama sosok. Itu cara dia, bang. Ustaz, bagaimana cara nak tambah rakaat dalam solat jika kita terlupa baca Fatihah pada rakaat pertama? Fatihah ni kita kena ingat bahawa Nabi SAW sabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak jadi semaya bagi mereka yang tidak baca Alkitab, tidak tak baca surah Fatihah, tak semaya, tak pakai. Tapi kalaulah dia terlupa baca pada rakaat pertama, terlupa baca, maka pada ketika tu rakaat tu tak terpakai. Bila dia ingat, dia kena tambah satu rakaat lagi. Tambah bila? Tambah selepas daripada tu imam wisalam. Kalau jadi makmum, kalau dia semaya sah kan? Lepas daripada rakaat yang keempat hari itu, dia tambah sekaat lagi. Tu tambah sekaat lagi. Kalau dia turun sudah siap, belum ada salah, itu sujud sahwi. Sebab Nabi SAW sabda, ada sebut ke
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla, Nabi semaya. Fazada au naqasa, Nabi tambah. Kata setengah rawi kurang. Qila, ada orang tanya, ya Rasulullah, azida fi shalah syai', ada tambah oleh semaya, benda ada tambah kah? Qala, Nabi ta ana basyarum mithlukum, aku jadi orang supaya kamu lah. Angsa kama tangsau, aku terlupa supaya kamu terlupa lah. Dan Nabi kata, faqala, Nabi kata, idza nasiya ahadukum, apabila terlupa seorang kamu, falyasjud sajdatain, maka hendaklah sujud sahwi 2 kali sujud. Fatahawwala fasajada sajdatain, maka Nabi pun balik ke Nabi sujud. Itu maknanya kena tambah sujud, kena sujud sahwi lah selepas dah tu kena tambah sekali lagi. Itu wallahu alam.ลูกของอดีตภรรยากับสามีใหม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราลูกของอดีตภรรยา anak bekas bini kita, anak bekas bini kita ni dengan suami baru tu haram kita nikah. Anak tu orang panggil anak tiri majazi. Ya ke nikah apa orang pun hak sebelum ada tu bini kita boleh dengan kita ni, kita boleh anak dengan dia. Lepas tu ya ke nikah dengan orang lain, kita cerai, ya ke nikah orang lain. Bila nikah orang lain saat ni tu, bila yang nikah orang lain, maka semua wapa orang tu laki lepas dah tu anak hak boleh dengan dia tu haram nikah kita berlaku. Kerana apa haram nikah? Kerana haram kita nikah dengan dia saat ni. Kerana kita biasa setubuh dah dengan dia. Sebab tu haram kita nikah dengan dia. Tu hasbu wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kita biasa setubuh dah. Bila kita setubuh dah dengan dia, dengan bini kita tu, maka anak dia hak boleh. Hak sebelum daripada nikah kita tu cerak dah. Hak lepas pada tu apa orang yang pergi berlaki, semua haram nikah kita. Tak boleh nikah sebab tu tidur dengan mak dia. Kena ingat, orang panggil anak tiri majazi, ijmu' ulama kata tak sah nikah. Tapi kalau kita tak ada tidur dengan dia, walaupun kita nikah, akad nikah, dah tak tidur dengan mak, maka dengan anak boleh nikah. Tu nak ayat kata haram nikah, hukumnya haram nikah. Itu sahaja. Dia tak ada kena rena dengan kita, tapi haram nikah. Orang panggil anak tiri majazi lah. Anak tiri hak sungguh tu, hak kita tidur dengan mak dia, mari nikah kita, dia dah dadah anaknya. Tak ada dia beranak dah. Dia mari duduk kita, supaya anak kita tak itu semaya. Itulah saja. Wallah. Bapa cik wasi main cheatแล้วcheat satu jarum aja. Kelebihan perempuan yang menuruti suaminya moga dapat dia uraikan. Okey, para puan hak turut isteri, hak turut suami, taat pada suami lah, maka dia boleh masuk syurga. Sebab Nabi SAW sabda, Nabi ta iza sallat khamsaha, apabila dia semaya 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dia taat suami, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah, maka dikatakan kepadanya hendaklah masuk syurga min ayyi babin syi'ta, masuk syurga di mana pintu. Sebab tu hak turut dia turut suami saat itu maknanya dia taat pada suami lah, maka dia dapat pahala yang besar lah. Tu
บทำถ้าหากว่าเราชื่อของแล้วเขาทอนเงินเกินเรากินได้ไหมบอกถ้าหากว่าเราซื้อของ kita beli barang lepas tu dia tambah duit lebih, maka wajib kita kena rad, kena hantar klik. Dah itu bukan hak kita. Bila dia tambah duit klik, maka kita tu kena hantar klik hak lebih saat ni dah. Salam orang tak เสื้อผ้าแล้วหมาเดินผ่านโดนเสื้อผ้าหุกมอย่างไร hanya kita kena baju kita dah jemur dah kena tengok baju kita kering tak lagi. Kalau baju kita dah basah-basah, maka pada ketika tu kena dengan anjing. Maka kena dengan anjing saat itu, anjing ni dia najis mughalladhah. Bila basah sama basah kak, maka pada ketika tu najis mughalladhah ni kena basuh. Nabi SAW dah sebut idza walagha al-kalbu ina ahadikum, apabila anjing jilat berjanah bekah salah seorang antara kamu, falyagsilhu sab'a marrat, maka hendak basuh 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Sebab tu baju tu kena basuh lah. Kena basuh semula, salah satu pada air dengan air tanah. Kerana kena anjing ke, anjing ni najis mughallazah. Itu saja, wallahu a'lam. Adakah boleh sembahyang sunat subuh selepas sembahyang subuh kerana tak sempat dengan tu email jawab dah tadi dah. Cak tiluk dai. แล้วใช่ไหมว่าบ่มันดื้อมากกะ kita qadai boleh tak anak? Boleh qadai untuk kita nak hadiah. Kerana Nabi SAW sabda, Nabi kata, muru auladakum, suruhkanlah anak kamu bisalah dengan sembahyang wahum sab'u sinin, ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan kita qadai hendaklah pukul qadai kolah ajar dia. 'alaiha di atas tinggal sembahyang wahum asyru sinin, ketika umur 10 tahun. Bila umur 10 tahun itu boleh qadai, tak kerti lagi royak. Belum ada tu kok orang panggil royak ya budak ni dia lupa, dia sakit tak mana dia tak ingat. Ya budak degil ni kerana kita, kalau kita mulut derah, maka anak kita jadi mulut derah. Kalau mak biasa mengepek, anak pun jadi ngepek. Ya gitu ya. Ya turut mak pak tu, ya tak turut orang lain, ya turut kita. Bila kita degil, ya degil itu. Bapa Islam ni nuhun dai mai. Islam ni boleh mai hun ke tak? Secara kasar dasarnya boleh, tapi kena tengok hun tu ada riba ke tak, dan menego benda hak halal ke tak. Lepas tu pula cara bagi laba tu lagu mana, ada gharat ke tak. Tapi secara dasarnya boleh. Kena tengoklah ada tipu ke tak, ada gapo ya, kena tengok lebih kurang. Al-hukmu ala syai' far'un tasawwuri. Kita nak hukum nak tahulah kata hun gapo. Sebab hun saat ni tu secara kasar saat ni tu, iaitu mabda'iyan, dasar tu boleh lah, tapi kena tengok benda saat ni, syarat-syarat dia lebih kurang. ถ้าเรามีทอง20 บาทที่ใช้ประจำสลับ8 บาทอีก12 บาทใช้ตอนไปกินปุลุรุวันรายเท่านั้นทองที่เราต้องออกซากัตคือกี่บาท hak 12 kok saat ni tu orang panggil emas sipan, hak 8 kok tu hak kita pakai, maka hak tu huli. Emas sipan ni, emas huli tak kena kita keluarkan zakat dah. Tu. Adapun emas hak 8 kok ni hak pakai tak nak keluar, 12 kok ni hak sipan. Bismillah. Tidak dikira kita pakai dak, muka kita dak sipan kan. Itulah saja wallahu alam. Tapi kalau emas kita hak 8 kok saat ni tu kita pecah beranak. Kita pun tak ada pakai dak. Dekat Pak Imam ni boleh tak pakai, tak kena keluar. Karena itu panggil huli, hak kita pakai panggil. Tak kita tak pakai dengan ada sebab. Situ saja wallahu a'lam. Baba lancat ที่ท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตใครเป็นคอลิฟะห์หลังจากนั้นคะคือว่าโอเคมีศพ
misab. Dia cak tamai dah. Allah, nah, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah yang kedua itu Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang tiga iaitu Uthman bin Affan, khalifah yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Kena ingatlah ni orang debel Islam ni. Nah, nak periksa salam apa ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จ่ายซะกัตเราจะจ่ายซะกัตย้อนหลังตอนนี้ได้ไหมถ้าเราซะกัตให้มัสยิดหรือปอนอกได้ไหมเพราะสะดวกในการโอนถ้าlepas kita tak keluar zakat maka wajib kita kena keluar, kena qada lah kerana wajib di atas kita. Zakat ke apa tu saya tak pasti, zakat terah ke zakat apa. Kalau zakat terah kena qada, kena bayar juga lepas pada tu. Kalau zakat berapa lagi? Zakat nego, zakat duit sifat, maka kita kena keluarkan zakat. Lepas nak pergi ke masjid boleh tak? Masjid tak boleh kerana masjid saat ni tu dia bukan asnaf. Innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Tak ada sebut sejid. Tapi kalau orang duk buat sejid nak beli tanah itu di atas jalan fi sabilillah, ada ulama yang mengatakan boleh. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi kata boleh. Atau orang sana itu ada gharimin. Ada mazhab Syafi'i seperti itu juga gharimin. Tok imam pergi bertai walaupun dia kaya, dia bertai untuk masjid, maka boleh kita beri zakat kepada dia. Tu. Karena orang panggil kitab fiqh ni orang bertai untuk nak islah zatul bain, islah barang keluarga yang baloh misal dia nak atau orang bunuh orang lepas tu dia sanggup nak bayar, maka boleh beri zakat dia. Dan orang bertai untuk masjid, orang boleh tahu zakat ada dia. Untuk dia bayar itulah, bukan untuk akal dia, untuk zakat bayar tu. Lepas tu hak lain tu kena beri fuqara, masakin, amil, dan orang mu'allaf. Itulah lapai asnaf. Lapai semua kena beri fak tu je lah, tak boleh beri dah orang lain. Karena อ่านยาซียะไม่จบอีกแล้วคนอาซานเราควรหยุดก่อนหรืออ่านต่อไปbila orang bahan itu adakah kita boleh baca yasin lagi? Kalau tak ada boleh kita baca. Tapi kita kena jawab ba lah. Bila orang ba ni lebih afdal, kita kena jawab ba. Alhamdulillah. Allah bersih. Duk mana tak ni? Kita kena jawab ba lah. Bila orang orang baik kita kena jawab baik. Itulah saja. Kita nak baca Quran hati celah-celah tu boleh, harus jelah. Tapi kurang molek lah. Kurang molek. Kita nanti dengar baik sudah siap, kita jawab baik kerana sunat kita jawab baik ni tu. Besar pahala Nabi kata, man qala hina sami'an nida', siapa yang kata apabila ketika dengar baik Allahumma hadhihi ad-da'watu tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ah. Bila orang baca satu Nabi tahallat lahu syafaati, orang itu tu wajib boleh syafaat aku. Dan Nabi kata apabila orang itu berkata, ketika orang berkata Allah Akbar, dia kata Allah Akbar sehingga sampai akhir dakhalal jannah, kita jawab baik, boleh masuk syurga. Sebab tu kita dengar baik dan kita jawab baik, insya-Allah. Ustaz, suami saya meninggal semalam,
tak sempat tengok live ustaz. Saya nak minta ustaz doakan suami saya semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu taala. Syarifah Husin. Saya takziah lah, azamallahu ajrakum. InsyaAllah Tuhan besarkan pahala insyaAllah. Dan kena orang panggil satu musibah lah, suami meninggal ni, satu musibah, satu ujian besar. Semoga sabar. InsyaAllah nanti jumpa dengan dia di akhirat nanti, dan Tuhan tempatkannya di tempat yang mulia bersama para anbiya wal mursalin, siddiqin, syuhada was salihin insya-Allah. Dan ditempatkan di tempat di syurga yang tinggi insya-Allah. Dan Tuhan terima semua amal-amal dia insya-Allah. Allah. Jadi alhamdulillah, saya nak tanya tentang zakat sebenarnya. Saya kerja kat Malaysia, boleh ke kalau kita pindah zakat ke rumah tani? Asal zakat ni iaitu Nabi SAW. Nabi sabda ketika hatta Muaz bin Jabal kepada Yaman. Nabi ta'alim pun bagi tahu kepada mereka annallah qad iftarada alaihim, bahawa Tuhan fardukan di atas mereka zakat, dan zakat tu'khad min aghniyaihim, diambilkan daripada orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberi kepada orang fuqara di tempat tu. Maknanya asal zakat kita kena ambil situ, kena wis situ. Tu zakat. Tapi adakah boleh kalaulah kita nak pindah kepada tani, negeri kita tani boleh pindah kalau ada orang yang berhajat. Dan selepas pada kita di sana dah, tapi ada lebih hak sana kita dah lebih kurang, dah tempat kita duduk saat ni, maka ada lagi yang lebih, maka kita boleh pindah zakat saat ni itu kepada ke tempat kita. Atau ada kaum kerabat kita, adik-beradik kita yang perlu, maka boleh juga. Kan Nabi SAW sabda, sadaqatun alal miskin, sedekah di atas miskin itu sedekah. Sadaqatun ala dzil qurba, sedekah di atas kaum kerabat yang berhak dapat zakat ni, sadaqatun wasilah. Jadi sedekah dah boleh silaturahim, maka kita pun taklid. Gitulah, boleh, wallahu alam. Kita bedai burung, boleh ke tak kita makan? Bedai burung ni tak boleh, kena sembelih. No, bismillah tak boleh. Ada pun hak boleh tak ni ya, hak Tuhan sebut, iaitu yas'alunaka madza uhilla lahum. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhilla lak. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhillu at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha innallaha alimun bidzatis sudur. Okey. Jadi maknanya ada tiga tu. Waktu hasbuk, kalau hanying hak kita hajar ke, maka hak tu kita sebut bismillah. Lepas tu lepas dia pergi kok, maka dia pergi ambil igak nata, maka pada ketika tu hak tu boleh makan lah. Wa ma'allamtum apa ni, innallaha sari'ul hisab. Hak ni dikecualikan orang panggil. Tu.
Orang panggil uhilla lakum ma taba minal ma'kal wa akli ma sadatuhul mudarrabat min dawatil anyab kal kilab wal fuhud wa zawatil makhalib kas suqur tu'allimunaha as-sayd mimma manna Allahu 'alaikum bihi minal ilmi adabih. Dan ada sebuah tafsir hatta idza umirat i'tamarat wa idza jurribat wa idza zujirat izdajarat fakulu mimma amsaknahu minas sayd. Waktu boleh makan walau qatalathu, waktu boleh makan waktu. Adapun hak bedai tak boleh. Dah, bedai ni tak boleh. Hak tu boleh. Nah, kena ingat molek tu. Ada pun bedai apa tu kita nak makan selalu tak boleh dah. Kena ingat molek.ละหมาดคืนวันศุกร์อีหม่านอ่านฟาติฮะห์3 ครั้งอยากทราบว่าละหมาดซอฮ์ไหมละหมาดคืนวันศุกร์enggak apaละหมาดคืนวันศุกร์อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์3 ครั้งkok mana pula tu imam baca Fatihah 3 kali aduh okeyมาจ่ายซะกะห์ฟิตเราะห์ของปีที่แล้วต้องนิยะห์แบบไหนครับช่วยอธิบายใหม่อัลลอฮุอักบัรนี่ดอซอtu dah kita tak keluar zakat fitrah saat itu sebab Nabi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an satu gata ala kulli muslimin hurrin wa 'abdin untha wa dhakarin semua wajib berlaku nak keluarkan zakat tu. Bila kita tak keluarkan zakat fitrah maka hukumnya haram, wajib kita kena qada, kena niat aku keluarkan zakat tu qada kerana Allah. Bayar secupak ya, tak ada banyak sekali. Itulah. InsyaAllah dah kita kalau tak ada soalan tu antara bangsa itu subhanallah apa antara bangsa pula ni subhanallahi walhamdulillah subhanallah wa bihamdillah subhanallahil azim dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana lagi baik untuk kita amalkan sebagai zikir harian? Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim dan subhanallah. Semua hak itu sama, azkar semua. Yang penting kita zikir. Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada sebut subhanallah walhamdulillah. Kalimatan habibatan ila rahman thaqilatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan 'ala mizan. Boleh kita baca yang mana-mana pun tak ada masalah, itu sama. Zikir, azkar, tasbih semua saat itu boleh. Bapa mengajar ruk mak bนkuburจะพ่นยาฆ่าหญ้าได้หรือไม่บางทีเขาห้ามบางที่ได้ช่วยให้กระจ่างหน่อย Adakah boleh kita sembuh ubat upuk supaya mapuh di atas kubur kerana semok? Jawabnya iaitu kita sembuh ubat hari itu untuk nak memapuhkan upuk saat itu khilaf ulama. Kata setengah ulamanya iaitu kita nak buai langsung tak boleh. Hak bolehnya iaitu kita menebah wipandak itu boleh. Dan kata setengahnya makruh kita buai upuk menerah di atas kubur. Sunat kita taruh hidup dari situ sebab Tuhan sebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Karena tidak ada sesuatu mereka bertasbih kepada Allah tapi kita tak faham. Dan Nabi SAW lalu di dua kubur. Nabi kata kedua kubur dia azab.
Maka mandi Nabi ambil asib, iaitu pelepoh belah dua pocok di kepala. Kepada kubur seorang itu 2 orang. Nabi kata mudah-mudahan diringankan kedua pada azab. Oleh itu upuk ada di atas tu, upuk duk bertasbih kepada Allah. Dan pokok kayu yang ada upuk dan sebagainya tasbih pada Allah. Maka pada ketika tu tak bolehlah kita cabut hal itu. Kita buat hal itu benda khilaf. Ya, tak ada masalah ke apa ni, kalau nak negah. Ini makruh. Kalau kita taruh tak apa, molek. Benda makruh. Nak semua ubat tak ada apa. Kalau orang kata makruh boleh. Tapi ada orang kita kata ubat tu najis pula, cemar. Kok tu pula. Ubat tu bukan dak kena tanah tepa, bukan kena upuk tu ya. Wallahu alam. Abang nak tanya tentang zakat sebab saya kerja kat Malaysia dah. Jawab dah ni. Bapa lewat Cawung Umayyah ke arah yang ngaikah pengerian maton chao matแต่ยังจำไม่ได้นี่budak ni duk mengaji muslim. Nah kerajaan Umayyah itu kerajaan Umawi orang panggil. Mula-mulanya Muawiyah bin Abi Sufyan dia perang dengan Sayyidina Ali. Kemudian dia suluh damai. Damai itu duk 4 tahun lebih kurang lah. Dan Sayyidina Ali nak serai semula. Maka tiba-tiba Khawarij bunuh Sayyidina Ali. Bila bunuh Sayyidina Ali, maka orang bai'ah pada Hasan pula. Bila bunuh Sayyidina Hasan Nabi telah sebut bahawa dia ni akan damai di antara 2 kumpulan orang Islam yang berperang. Maka dia pun damai. Dia jong jawab dia saat itu wi kepada Muawiyah. Dan dia hundur diri klik duk ada Madinah. Bila duk Madinah saat itu ada setengah kata bini dia racun. Dan kata setengahnya orang orang racun dia kerana fok-fok tak puas hati dengan dia dan wafat di Madinah. Tu kerajaan Umawi ni tak apa 100 tahun kali. Dekat-dekat lah. Tak lama dia merintah. Kemudian berlaku pemberontakan kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni lamanya.จ่ายให้กับตัวอิหมัมในหมู่บ้านที่เราอยู่ใช่ไหมครับบาบอ Gapo ni zakat? Zakat adalah wi tu imam, wi pada asnaf. Kalau ada amal saat itu hak qadi latih. Suruh dia tolong bagi tak apa. Atau kita wi pada asnaf. Itulah saja malam ni, nanti kita isyak pula lah. Nanti isyak pula, isyak ni dah. Khiจิ้งจกไม่เสียต้องล้างด้วยน้ำไหมเพราะส่วนใหญ่ไม่ล้างเอาอย่างเดียว Adakah pasti kena basuh? Kalau saya basuh dia sapuh. Dia kalau dia kering tak apa. Dia kering saat ni sapuh dia habis. Dan kalau dia basuh saat ni tak boleh. Nak basuh suci atau kita tak basuh pun kita kena gonyuh lah. Gonyuh dengan benda habis kan najis saat ni. Bapa wali tahkim แบบไหนครับ Wali tahkim saat ni iaitu dapat hak 2 orang lelaki perempuan latih dia jadi hakim untuk nikahkannya. Maka kalau ada qadi tak boleh nak tahkim, itu saja. Sebab tempat kita tak boleh nak tahkim kerana ada qadi dah. Sultan waliyu man la waliyalah. สามีจะไปฮัจญ์เมื่อปี2563แต่ไม่สามารถไปเนื่องจากเกิดโรคโควิดและในเดียวกันสามีเกิดเสียชีวิตโรคประจำตัวเงินที่จ่ายไปแล้วทางบริษัทจ่ายคืนเงินนั้นถือเป็นซากอไหมduit hak berisak saat ni tu hatta klik saat ni kira duit sakor tak. Dengan sebab dia tak jadi duit tu kira duit sakor lah, duit hak dia bagi. Orang hatta klik kerana duit dia. Dengan sebab dia tak jadi maka dia hatta klik. Itulah saja malam ni. Terima kasih semua yang masuk.
Lama subhi. Lama subhi sejadah imam an Fatihah 3 ครั้ง lama sah mai. Tu imam baca 3 rakaat. Aduh, hok ni berat ni bang tak reti. Dia baca mula-mula je. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Amin. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum. Siapa habis innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Yang naik pada sujud tu. Sujud saat ni tu sujud sedah ni naik baca Fatihah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tu tatajafa junubuhum anil madaji yad'u. Tak kenalah tu. Kalau dia buat dengan sengaja maka batas semaya dia. Kalau dia tak tahu dia jahil, dia tak tahu. Maka semaya dia saat ni tambah rukun, tambah baca Fatihah rukun, kena sujud sahwi. Tambah ke apa pula? Orang tak baca. Naik pada sujud sejadah saat ni tu tak kena baca. Naik mak takbir Allahu akbar. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Baca tu lalu lah. Lepas tu nak daripada turun. Turun tu turun rokok. Mula-mula saat ni tak ada rokok lagi. Dekat mula-mula. Mohon maaf dah. Mula-mula je baca Fatihah. Lepas tu alif lam sampai innama yu'minu bi ayatil ladzi. Turun ke. Turun tu kaat mula-mula. Tak ada di kaat lagi. Naik lagi. Tak kena baca Fatihah. Baca tatajafa. Bila tatajafa sampai surah sajdah maka rokok. Rokok, tidak sujud pun siap naik tu baca Fatihahnya. Dia baca 3 kali lah astagfirullahalazim. Habis tu kena ngaji tu. Tara ulamaเสร็จแล้วพบว่าเส้นผมออกมานอกผ้า1 เส้นจะต้องละหมาดใหม่ไหม? Kita tak tahu tubik sorak ya. Tubik sorak sikit. Ni khilaf ulama. Lain mazhab lain tu tak apa. Mazhab Syafi'i tak boleh kerana tubik aurah. Maka kena iadah semaya semula. Itu sahaja. Kerana syarat nak sah semaya saat ni kena tudung aurah. Tapi mazhab Hambali pasal itulah. Hanafi sikit tak apa. Mazhab Syafi'i tak boleh. Itu sahaja. Terima kasih semua yang masuk malam ni. Itulah sahaja kita jumpa lagi esok pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.